Aku seorang gadis kelahiran Pulau Langkawi. Aku dilahirkan oleh pasangan Pandak Maya dan Endah Alam pada awal kurun ke-18 Masihi di Kampung Mawar, Mukim Ulu Melaka, Langkawi. Nama timbangan aku adalah Siti dan akui turut digelar sebagai Puteri Langkawi kerana berparas rupa yang cantik. Kehidupan dan sejarah aku telah dilitupi legenda pulau tersebut yang sememangnya terkenal dengan legenda dan kisah rakyat. Kisah yang paling popular tentang kehidupan aku adalah ketika saat akhir sebelum aku dihukum bunuh yang hingga kini dijadikan sebagai bahan untuk persembahan teater bangsawan. Aku bernama Masuri dan dengarkanlah sejarah tentang aku. Kehidupan awal aku adalah ketika Langkawi di bawah pemerintahan Sultan Abdullah Mukarram Shah ketiga dari 1778 hingga 1797 dan Sultan Ziauddin Mukarram Shah kedua ibni almarhum Sultan Muhammad Jiwa Zainal Azilin Muazzam Shah dari 1797 hingga 1803, iaitu ketika Pandak Mayah baru sahaja berhijrah ke Langkawi. Pasangan Pandak Mayah dan Cik Alang berasal dari Kampung Kemala, Phuket, Thailand ataupun dahulunya dikenali dengan nama Siam. Mereka berhijrah ke Langkawi untuk mengubah keadaan hidup mereka bagi menjadi lebih baik. Pada masa itu, pasangan suami isteri ini bekerja sebagai petani dan pencari rotan. Lama-kelamaan rezeki mereka semakin murah hinggakan mereka telah mampu membeli tanah daripada masyarakat setempat. Diceritakan juga oleh orang lama-lama di Langkawi bahawa keluarga Pandak Mayah ini telah menjalankan perniagaan kemenyan serta sarang burung. Ini telah melipat kali gandakan lagi rezeki mereka sekeluarga sehingga mereka ini menjadi salah satu keluarga yang berada di Langkawi. Pandak Mayah boleh dikatakan sebagai orang yang berada di Langkawi kerana mempunyai tanah sawah yang luas dan terlibat dengan perniagaan sarang burung layang-layang padi. Apabila rezeki mereka sudah melimpah ruah, maka atas kuasa Tuhan dikurniakan pula keluarga Pandak Mayah ini seorang cahaya mata perempuan. Pandak Mayah telah menamakan aku dengan nama Masuri. Aku membesar dan diasuh dengan penuh adat resam serta tata susila oleh kedua orang tuaku. Sejak zaman kanak-kanak lagi aku telah menunjukkan ciri-ciri luar biasa di mana aku tidak seperti kanak-kanak yang lain. Aku sering menonjol di kalangan rakan sepermainanku kerana aku sering memakai pakaian berwarna hitam. Ini adalah warna kegemaranku. Di samping itu, dari segi paras rupaku yang tak jemu mata memandang, dari segi tutur kata dan tingkah lakuku yang penuh sopan santun, cukup melambangkan betapa tingginya budi pekerti dan akhlak aku. Sehinggalah meningkat dewasa, ciri-ciri kewanitaanku lebih terselah, dengan wajah yang cantik rupawan, serta hati budian yang sangat baik. Sehinggakan menjadi buah mulut seluruh penduduk Langkawi dan akhirnya sampailah ke telinga Wan Yahya, turut dikenali dengan nama Datuk Perkemajaya. Dia adalah wakil sultan untuk memerintah Langkawi pada masa tersebut. Aku dikahwinkan dengan seorang pemuda dan pahlawan tempatan iaitu Wan Derus, iaitu adik kepada wakil sultan di Langkawi, Datuk Perkemajaya dan Wan Mahora. Ketika zaman pemerintahan Sultan Abdul Halim Shah kedua ibni almarhum Sultan Ziauddin Mukarram Shah 1803 hingga 1843, hubungan Kedah Siam menjadi keruh. Aku hamil ketika Wan Derus keluar dari Langkawi. Sepeninggalan suamiku, aku tinggal bersama ibu bapaku. Ketika waktu tersebut, Deramang, seorang penyair kembara singgah di Langkawi. Kebolehannya menambat hati penduduk Langkawi lalu dengan ihsan ibu bapa aku, Deramang tinggal di rumahku untuk mengajarkan syair dan dendang. Kepandaian Deramang dalam bersyair menaikkan nama aku sebagai tuan rumah dan menimbulkan kecemburuan Wan Mahura, kakak iparku sebagai isteri pembesar Pulau Langkawi. Kelahiran anakku, Wan Hakim, mencetuskan fitnah apabila Wan Mahura menuduhku bermuka melakukan hubungan sulit dengan Deramang. Atas sebab itu, aku dan Deramang ditahan dan dijatuhkan hukuman bunuh oleh Datuk Perkemajaya yang merupakan abang iparku sendiri setelah termakan hasutan isterinya. Tanpa menunggu Wan Derus pulang, aku dan Deramang dibawa ke Padang Mat Sirat, pusat Langkawi ketika itu, untuk dijatuhkan hukuman. Aku diikat di sebuah batang pokok dan ditikam dengan tombak. Tombak yang digunakan tidak dapat menembusi tubuh aku. Akibat terseksa, aku mendedahkan bahawa aku hanya dapat ditikam dengan tombak sakti yang terdapat di alang rumahku. Kata-kata terakhir aku amatlah masyhur apabila ia sering kali diulang dalam mana-mana persembahan.
Ayat-ayat terakhir yang berupa sumpahan untuk tidak menghalalkan darahku jatuh ke bumi kerana aku mangsa fitnah dan mengutuk Pulau Langkawi untuk tidak tenteram dan permai ibarat padang jarak padang terkukus selama 7 keturunan. Walaupun dipujuk dan dirayu ibu bapaku, hukuman tetap dijalankan dan aku dibunuh tanpa dosa yang dituduh. Aku mengalirkan darah berwarna putih hanya kerana kata-kataku yang tidak menghalalkan darahku jatuh ke bumi. Deramang turut dibunuh kemudiannya walaupun bertindak ganas. Aku dikebumikan oleh ibu bapaku bersebelahan dengan harta tebusan yang ingin digunakan untuk menebusku. Aku meninggal pada tahun 1819 Masihi bersamaan 1235 Hijrah. Seminggu selepas aku dibunuh, Wan terus pulang setelah Kedah gagal menuaskan Siam. Selepas mengetahui akan hakikat tentang aku, dia kecewa lalu membawa anak kami, Wan Hakim keluar dari Langkawi. Sejurus itu, tentera Siam menyerang pulau tersebut. Langkawi hancur dan hangus. Datuk Pekermajaya melarikan diri bersama orang kuatnya, Panglima Hitam. Malangnya, Datuk Pekermajaya ditangkap oleh tentera Siam di Sungai Langkanah dan diseksa serta dibunuh dengan kejam. Begitu juga dengan Wan Mahura yang dirogol dan diseksa tentera Siam. Anak mereka, Wan Muhammad Ali bergegas pulang dari Pulau Pinang untuk membalas dendam. Kejayaannya mendorong Sultan melantiknya sebagai pengganti ayahnya. Walau bagaimanapun, Pulau Langkawi tidak pernah makmur kerana kegiatan lanun dan jenayah yang teruk. Sebelum 1980-an, Langkawi memang tidak makmur hinggakan orang mengatakan yang kerbau lebih banyak berbanding manusia di sana. Ketika Tunku Abdul Rahman masih menjadi pegawai daerah, Tunku sentiasa melawat Langkawi tetapi tiada siapa yang tahu di mana tempat pengkebumian aku. Maka, Tunku mencari sehingga menemui sebuah kubur yang tersembunyi lalu dibinakan sebuah makam yang dikenali sebagai Makam Masuri. Menjelang 1980-an, Langkawi menjadi lebih makmur, satu daripadanya disebabkan kedatangan pekerja untuk membina Makam Masuri. Ada yang menyatakan kemakmuran itu disebabkan lahirnya keturunan ketujuh aku menamatkan segala sumpahan aku ke atas Pulau Langkawi. Keturunan ketujuhku iaitu Sirintra Yai atau Nomei atau nama Melayunya, Wan Aisyah Wan Nawawi menetap di Kampung Kemala, Phuket, Thailand ketika pertama kali dijejaki. Kebetulan pula ketika itu, Langkawi menjadi pusat pelancongan dan jualan bebas cukai lalu menarik lebih ramai pengunjung ke pulau itu. Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Dari Mahathir turut membantu mempromosikan Langkawi dengan menambahkan infrastruktur dan menjadikannya pusat pertunjukan seperti 5.